Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Zahrul Aman. Saya akan menerangkan tentang mata pelajaran faraid. Okey, mata pelajaran yang orang kata susah, kan? Tapi sebenarnya bila kita belajar, insya-Allah mudah. Okey, faraid ni cerita tentang apa? Faraid bercerita tentang bagaimana nak bahagikan harta pusaka mengikut hukum Islam, mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlandaskan Al-Quran, berlandaskan hadis dan juga ijma' ulama. Okey. Bila cerita tentang ilmu faraid, bermakna nak bercerita tentang pembahagian harta pusaka. Sebelum itu, apa yang kita tahu tentang faraid? Okey, dari segi bahasa, faraid ni ialah sesuatu yang ditentukan. Apa dia yang ditentukan? Iaitu harta pusaka yang akan dibahagikan. Itulah yang ditentukan. Okey, faraid dari segi syarak pula ialah bahagian yang telah ditentukan oleh syarak untuk waris daripada peninggalan si mati. Bahagian yang telah ditentukan oleh syarak, maknanya bahagian tersebut telah termaktub, telah ada di dalam Al-Quran. Kita tak boleh sesuka hati untuk membahagikan harta pusaka daripada peninggalan si mati. Dalil pelaksanaan hukum faraid. Dalil pelaksanaannya ialah sumber ilmu, iaitu berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan juga ijma' ulama. Kita tengok daripada dalil Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Okey, sadaqallahul azim. Kita tengok maknanya. Artinya, Allah Ta'ala perintahkan kamu mengenai, iaitu pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Bermakna kalau ada tiga, dua untuk lelaki, satu untuk perempuan. Itulah cara pembahagian dia. Lelaki akan dapat lebih berbanding perempuan. Kenapa? Allah dah tetapkan kenapa lelaki dapat lebih, kenapa perempuan tak dapat lebih. Okey, sebab lelaki tanggungjawab dia lebih daripada perempuan. Dia punya, kalau orang kata masuk neraka tu, neraka dia lebih besar daripada perempuan. Jadi bukan suka-suka kenapa lelaki lebih dapat banyak daripada perempuan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa liuli rajulin dzakarin. Artinya, hendaklah kamu berikan kadar yang ditetapkan kepada yang berhak mendapatkannya, yakni bahagian fardu kepada ahli fardu. Bahagian fardu maknanya dalam Al-Quran dah ada dah. Siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/4, 1/6, 2/3 dah ditetapkan dalam Al-Quran. Kemudian yang bakinya diberikan kepada anak lelaki yang lebih utama, yakni siapa yang lebih dekat daripada asabah. Okey, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ijma' ulama pun telah menetapkan bahawa wajib pembahagian harta pusaka menurut hukum Islam. Okey, siapakah sahabat-sahabat yang masyhur dalam ilmu faraid? Ada 4 orang. Yang pertama, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali kenal kan? Sayyidina Ali ialah sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali juga merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam. Sayyidina Ali juga dia yang menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah hendak berhijrah ke Madinah. Hebat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian yang kedua ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan yang keempat Sayyidina Zaid bin Thabit. Okey, ini 4 orang yang masyhur, yang pakar dalam ilmu faraid. Seterusnya, apa faedah
kita belajar ilmu faraid ni? Kenapa kita perlu tahu belajar? Kenapa kita kena tahu? Rasulullah SAW menggalakkan kita mempelajari ilmu faraid kerana ilmu ini adalah sebahagian daripada ilmu agama. Okey, sebahagian daripada ilmu agama. Kemudian ia dapat menentukan kadar hak tiap-tiap seseorang waris yang berhak daripada pusaka. Yang ketiga, kita belajar ilmu faraid, kita tahu macam mana cara pembahagian ilmu faraid, dapat mengelakkan pergaduhan. Dan yang keempat, dapat menjauhkan diri daripada kezaliman dan kesalahan dalam pembahagian harta pusaka. Okey. Seterusnya, rukun mempusakai. Rukun mempusakai ada 3. Bermakna kalau salah satu daripada rukun ini tak ada, tak boleh. Mesti ada 3 rukun barulah boleh dibahagikan harta pusaka ini. Yang pertama, apa dia rukun dia? Muwaris. Siapa muwaris ini? Muwaris iaitu orang yang mati meninggalkan harta. Orang yang mati yang meninggalkan harta. Orang tersebut mati, si A mati, si A yang banyak harta, barulah boleh dibahagikan kepada waris. Kalau orang yang mati tidak meninggalkan harta, maknanya tak ada apa yang nak dibagi. Jadi tak bolehlah dibahagikan mengikut hukum faraid sebab harta tak ada. Yang kedua, waris. Siapa waris? Waris ialah orang yang ditinggalkan, iaitu orang yang menerima harta pusaka itu daripada peninggalan muwaris, daripada peninggalan si mati. Okey? Kemudian yang ketiga, maurus. Apa dia maurus? Maurus ini ialah harta yang ditinggalkan. Kalau tak ada maurus, iaitu kalau tak ada harta pusaka, apa yang nak dibagi? Tak ada. Jadi ketiga-tiga ini saling berkaitan. Bermakna kalau salah satu tak ada, tak boleh. Faham? Okey, kena ada 3 wajib. Okey, kita tengok. Contoh, seseorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai waris, seperti anak atau ibu bapa, harta pusaka tidak dapat dipusakai. Kemudian seseorang yang meninggal dunia dan tidak memiliki harta, maka tidak berlakulah pelaksanaan hukum faraid, tidak berlaku pelaksanaan pembahagian pusaka. Okey. Syarat mempusakai. Apa dia syarat mempusakai? Yang pertama iaitu mewaris. Mewaris mestilah disahkan mati seperti mati kerana sakit ataupun kerana kemalangan. Okey? Dah tahu, oh sakit kemudian meninggal. Maknanya disahkan barulah boleh dibahagikan harta pusaka. Yang kedua, disahkan mati oleh pihak berkuasa seperti orang yang hilang. Okey, contoh yang berlaku kepada kapal terbang yang jatuh iaitu MH370. Sampai sekarang tidak ditemukan. Jadi apa yang berlaku? Sekiranya pihak berkuasa tempatan tidak lagi mengesahkan kematian tersebut, harta pusaka tetap tidak dapat dibahagikan. Kalau pihak berkuasa seperti polis mengesahkan, okey, dah meninggal dunia, memang tak ada lagi, barulah harta pusaka boleh dibahagikan. Selagi tidak ada kata putus ataupun tidak ada pengesahan daripada pihak berkuasa, harta pusaka tidak dapat dibahagikan. Dan yang ketiga, ditakdirkan mati seperti anak di dalam perut ibu kerana perlakuan jenayah kepada ibunya. Okey? Ditakdirkan mati. Itulah syarat muwaris. Maknanya ketika mengandung, si ibu dipukul misalnya. Kemudian anak dalam perut ibu tu meninggal dunia. Anak tersebut kalau dia memiliki harta, hartanya boleh dibahagikan. Faham? Itulah yang dimaksudkan dengan mewaris. Seterusnya, waris. Waris, mestilah waris itu benar-benar hidup, kemudian dihukumkan hidup oleh pihak berkuasa, seperti orang yang hilang sehingga telah dihukumkan mati. Contoh, orang tu pergi memancing. Bila pergi memancing, hilang, tiba-tiba hilang, tak ada. Dah berapa hari, dah sampai sebulan, 3 bulan, sampai setahun tak jumpa. Tetapi pihak berkuasa tempatan
masih lagi mengesahkan yang dia itu hidup. Maknanya dia boleh dapat harta. Faham? Kalau sekiranya dia ditakdirkan pihak berkuasa tempatan mengatakan meninggal dunia, bermakna dia akan jadi mewaris. Tetapi kalau pihak berkuasa tempatan mengatakan dia belum meninggal dunia, dia jadi waris. Faham? Dan yang ketiga, ditakdirkan hidup seperti anak di dalam kandungan. Contoh, anak itu dalam kandungan dah usianya 6 bulan. Bila di scan anak itu hidup, ditakdirkan memang hidup, nampak. Okey? Jadi anak itu boleh dapat harta pusaka daripada peninggalan si mati. Okey? Dan yang terakhir, waris ada hubungan dengan si mati melalui bukti-bukti yang diperakukan oleh pihak berkuasa. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan sambung lagi pelajaran yang seterusnya.